Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat? Dah pergi mengundi hari ini? Ke masih beratur lagi nak mengundi? Ustazah dah undi dah. So yang lain tu kalau belum mengundi silalah undi kan. Jalankan tanggungjawab anda. Cik, ini dah macam parti mana pula. Okey, jalankan tanggungjawab anda. Maka di sini kita lihat begini muslimah. Hari ini kita akan menyambung pengajian kita berkenaan dengan penawar hati. Setelah seminggu kita cuti kan. Minggu lepas tak ada kuliah ustazah. Betul tak? Okey, jadi hari ini kita akan memulakan kembali ataupun kita akan sambungkan kembali pengajian kita yang dah tergendala pada minggu lepas. Baik, hari ini kita akan masuk kepada subtopik kita yang baru. Subtopik kita yang baru, iaitu kita berada di muka surat 32. Okey, kita berada di muka surat 32 berkenaan dengan beberapa rahsia doa. Beberapa rahsia doa. Jadi boleh carilah kalau sekiranya muka suratnya berbeza dengan kitab ustazah ya, cari bahagian E. Kita masih lagi berada di bab yang pertama. Bab yang pertama dan kita akan masuk kepada point E. E. E for England. Okay, E. Point E di bawah tajuk beberapa rahsia doa. Macam mana? Dah bersedia semuanya dengan kitab masing-masing? Okay, saya harap semuanya sudah bersedia. Baik, kita baca sedikit ya terlebih dahulu sebelum saya syarahkan apa yang ingin dipesan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau ini. Baik muslimah, kita lihat pada perenggan yang pertama dalam subtopik kita yang baru pada hari ini berkenaan dengan rahsia doa. Disebutkan kepada kita bahawa kita sering berjumpa ataupun kita sering menjumpai sejumlah doa sejumlah orang yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan kita ni, kita sering lihat ada orang yang berdoa, doanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita lihat dalam teks agama kita, dalam Al-Quranul Karim contohnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang doa yang Allah angkat, maknanya yang Allah kabulkan. Antaranya dah kita bincangkan pada sesi kita yang lepas berkenaan dengan doa siapa? Doa Nabi Yunus alaihi salam. Kan? So kalau kita nak ambil contoh yang lain tentang contoh sekarang ni saya nak bagi contoh berkenaan dengan doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Antaranya ialah kalau bukan dalam Al-Quran, kisahnya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah doa Aisyah radhiyallahu anha ketika bila berlakunya hadithul ifk ataupun kita panggil sebagai kisah yang menyebabkan beliau difitnah, memiliki skandal dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Pada masa itu tidak turun ayat Al-Quran berkenaan dengan kes beliau ini sehingga tidak ada keputusan berkenaan dengan diri beliau. Maka di situ Aisyah radhiyallahu anha dia minta kepada Allah agar sekurang-kurangnya Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun melalui mimpi baginda. Dan Allah angkat doa itu, maknanya Allah kabulkan permintaan Aisyah radhiyallahu anha pada masa tersebut. Dengan apa? Dengan Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
untuk menyucikan ataupun untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Kita juga ada contoh lain yang boleh kita lihat. Contohnya doa seorang sahabiat. Siapa nama dia? Saya lupa nama dia. Tapi yang penting di sini ialah sahabiat ini dia minta kepada Nabi SAW setelah dia dizihar oleh suaminya, yang pada masa itu dalam agama kita belum lagi ada undang-undang, belum ada satu perundangan ataupun hukum hakam berkenaan dengan zihar. Jadi dia dizihar oleh suaminya, yang pada masa itu kalau mengikut kepada konteks ataupun kepada perundangan masyarakat jahiliah, mana-mana wanita yang dizihar oleh suaminya, zihar ni maksudnya ialah bila suami itu dia menyamakan anggota badan ataupun anggota, kalau nak lebih jelas lagi, anggota seksual lah yang ada pada isteri itu dengan ibunya. Okey, dengan ibunya. Maka di sini berlakunya zihar. Jadi kalau ikut kepada perundangan ataupun sistem hukum masyarakat jahiliah, mana-mana isteri yang dizihar oleh suaminya sudah berlaku perceraian pada masa itu. Jadi dia datang jumpa dengan Nabi. Sahabiat ini, itu seorang sahabat wanita ni, jumpa dengan Nabi SAW, minta supaya Nabi putuskan tentang hukuman itu. Tapi Nabi tak dapat berikan keputusan. Namun kita dapati wanita ini dia tidak berganjak daripada depan dari hadapan Nabi SAW. Dia doa di hadapan Nabi SAW agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi kepada apa yang telah berlaku pada diri dia. Akhirnya turun wahyu berkenaan dengan kes beliau. Sebab itu, siapa nama wanita ni? Tak apalah, lambat. Sebab itu Umar memandang tinggi kepada beliau. Ketika Umar radhiyallahu an menjadi khalifah pada masa itu, dan wanita ini dia ada memberikan nasihat kepada Umar, sehingga orang yang berada bersama dengan Umar dia berapa tak senang. Dia rasa tak senang dengan wanita ini kerana apa? Dia memberikan nasihat kepada Umar. Jadi dia beritahu kepada wanita ini, jangan cakap lagi. Kau tak pantas untuk berbicara sedemikian kepada Umar. Kemudian Umar beritahu kepada lelaki ini, tidakkah engkau kenal siapa dia? Siapa wanita ini? Kalau Allah dengar ucapannya, kenapa Umar tidak mendengar ucapan dia? Ini kita lihat betapa kisah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doanya merupakan sebuah kisah, merupakan sebuah contoh kepada kita bahawasanya bila kita berdoa ni dalam hidup kita, potensi untuk dikabulkan doa itu selalunya besar. Cuma kita sekarang ni, kita pilih. Kita nak meneruskan doa kita atau kita nak hentikan doa kita. Sebab kalau kita lihat kepada kisah-kisah yang terdahulu, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW, kita dapati ada banyak kisah yang membuktikan bahawasanya Allah tidak mengabaikan permintaan hamba-Nya. Allah mengabulkan permintaan hamba-Nya. Dan apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini? Kalau kita lihat kepada baris yang berikutnya. Okay? Dia kata begini, doa-doa tersebut kadang-kala dipanjatkan ketika kondisi tersepit. Maknanya, doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaannya, kan, ataupun kadang-kalanya doa itu dipanjatkan ataupun kita minta kepada Allah itu dalam keadaan kita tersepit. Tersepit ni maksudnya ialah kita amat memerlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan doa-doa yang begini Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Okay, situasinya sedemikian. Ini kita boleh panggil sebagai antara rahsia pengabulan doa itu. Iaitu bila kita dalam keadaan yang tersepit, terdesak, kan,
kita tidak akan meletakkan pengharapan kita ini kepada yang lain. Kita akan letakkan harapan kita akan letakkan tawakal kita betul-betul hanya kepada Allah. Harapan kita tidak berbelah bahagi. Maka itu antara sebabnya mengapa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu ya, Muslimah, kalau kita lihat di dalam kitab kita ini, dikatakan bahawa selain daripada kita dalam keadaan yang tersepit, terdesak, kan, yang kita amat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengangkatkan tangan kita itu tadi, kita panjatkan doa kita tadi kepada Allah dalam keadaan yang betul-betul mengharap kepada Allah. Selain daripada itu, ia disertai ketundukan hati kepada Allah. Maksudnya apa, Muslimah? Bila kita berdoa dengan penuh harap kepada Allah itu tadi, hati kita benar-benar kita rendahkan di hadapan Allah. Tidak ada kesombongan dalam hati kita. Okey, tidak ada kesombongan dalam hati kita. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita hendak mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah, yang kita hendak Allah kabulkan doa itu, antara caranya Allah kata berdoa dengan keadaan tadarru'an wa khufyah. Okey, tadarru'an wa khufyah. Di mana Allah sebutkan? Allah sebutkan hal itu di dalam surah Al-A'raf. Okey, dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-55. Boleh catat ya, Muslimah? Surah Al-A'raf pada ayat yang ke-55. Dalam surah ini, pada ayat yang ke-55, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah perintahkan kepada kita ni, Muslimah, agar angkat tangan doa kepada Allah. Allah katakan kepada kita, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan keadaan yang bagaimana? Tadarru'an wa khufyah. Dalam keadaan kalian ini merendahkan diri kalian dan suara yang lembut, suara yang lemah, suara yang rendah. Itu yang Allah tunjukkan kepada kita dalam Al-Quran. Dua cirinya. Bila kita dah tadi angkat tangan dalam keadaan yang tersepit, dalam keadaan yang terdesak, adakah kita perlu berdoa kepada Allah dalam keadaan yang terpekik-pekik? Adakah kita perlu berdoa kepada Allah dalam keadaan yang kita ni begitu meninggikan suara kita sampai orang semua dengar apa yang kita doakan? Adakah begitu caranya? Tidak, Muslimah. Tapi Allah kata kepada kita, bila kalian berdoa kepada Allah, Allah perintahkan dengan dua keadaan. Tadarru'a, iaitu betul-betul merendahkan diri kita ini di hadapan Allah, wa khufyah, dalam keadaan yang suaranya rendah juga, suaranya lembut juga. Sebab ada hadisnya di sini. Nabi SAW pesan kepada kita. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Ataupun boleh juga diartikan cukuplah dalam hati kalian. Ada pelbagai macam lah ya, kalau bahasa Arab ni, kalau kita kadang-kadang dia terjemahkan dengan pelbagai macam maksud ya di situ. Tapi yang penting Ustazah nak ambil yang belakangnya ini. Pesanan Nabi kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi kata di sini? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada yang tuli dan yang tidak ada. Maknanya sekarang ni Muslimah, kita berdoa kepada Allah. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar dan Allah itu ada. Kan? Sebab itu Nabi kata apa? Kita ni bukan berdoa dengan Tuhan yang tuli. Kita bukan berdoa dengan Tuhan yang tidak ada. Tetapi innalladzi tad'una sami'un qarib. Nabi katakan kepada kita, sesungguhnya kalian ini berdoa dengan zat yang kalian seru, yang mana zat itu adalah Allah yang maha mendengar lagi maha dekat.
Allah itu Maha mendengar dan Allah dekat dengan kita. Maka sebab itu, bila kita berdoa kepada Allah, tak perlu muslimah kita ni nak terjerit-jerit, kita nak terpekik-pekik. Walaupun saya tahu, kita rasa kita nak luahkan apa yang ada dalam hati kita ini supaya puas apa yang tersirat ataupun apa yang terpendam dalam hati kita. Apa yang kita rasakan kalau boleh kita nak luah sepuas-puasnya. Tetapi Allah pesan kepada kita dalam surah mana tadi? Al-A'raf. Pada ayat yang ke-55, tadarru'an wa khufya, bila nak berdoa kepada Allah, rendahkan diri kalian. Rendahkan juga suara kalian. Dalam keadaan yang mana? Kita lihat di sini, bila para ulama mereka mentafsirkan maksud tadarru'a, okay? Ketika mereka mentafsirkan maksud tadarru'a, yang diambil daripada pendapat Ibn Jarir, mengatakan bahawa tadarru'an ialah tunduk dan merendah untuk mentaatinya. Maknanya bila kita kata kita doa kepada Allah dalam keadaan yang tadarru'a itu tadi, kita menundukkan diri kita, kita merendahkan diri kita kerana apa? Kerana ingin mentaati Allah. Kita sedar kita adalah hamba yang tugas kita adalah untuk taat kepada Allah. Yang berkuasa adalah Allah Azza wa Jal. Kita tidak berkuasa. Sebab itu bila kita minta kepada Yang Maha Kuasa, adakah kita perlu menyombongkan diri kita? Adakah kita perlu meninggikan diri kita? Tak perlu. Bahkan itulah adab kita ketika kita menzahirkan apa yang terbuku dalam hati kita. Dengan keadaan yang tadarru'a, iaitu dalam keadaan yang tunduk dan merendahkan diri untuk mentaati Allah. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala kata khufyah, maka di sini khufyah ialah mengucapkan dengan kekhusyukan hati. Dan keyakinan yang benar. Sebentar ya. Serak pula. Hari ni apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat suara dah nak hilang. Biasa dah tu kan. Ya dah hujung-hujung dah. Daripada Monday to Friday dia berbual lah. Friday ni dah hujung-hujung. Okey, tadi apa saya cakap? Tentang tadarru'a. Tentang khufyah. Khufyah ni, muslimah ya, khufyah maksudnya ialah bila kita mengucapkan dengan kekhusyukan hati dan keyakinan yang benar tentang keesaan Allah, kan, tanpa kita mengeraskan suara kita ataupun tanpa kita menguatkan suara kita serta tanpa kita riak dengan doa kita. Okey, sekali lagi saya ulangi maksud khufyah. Sebab apa tadi? Bila disebutkan antara rahsia doa yang dikabulkan oleh Allah ialah antaranya bila kita panjatkan doa kita dalam keadaan yang tadarru'a wa khufyah. Rujuk surah apa? Surah Al-An'am pada surah Al-A'raf pada ayat yang ke-55. Di situ Allah perintahkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah dengan keadaan tadarru'a. Tadi saya dah sebutkan. Okey, tadi saya dah sebutkan. Tadarru'a maksudnya ialah tunduk dan merendahkan diri kita untuk mentaati Allah. Sekarang kita masuk kepada maksud khufyah. Khufyah ialah kita mengucapkan dengan penuh kekhusyukan hati dan juga keyakinan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mengeraskan suara kita. Maksudnya tanpa kita meninggikan suara kita, tanpa kita memekikkan suara kita itu tadi ketika kita berdoa. Dan lebih-lebih lagi tanpa adanya rasa riak dalam doa kita. Maka mereka yang berdoa dalam keadaan yang sedemikian, iaitu tadarru'an wa khufyah, maka doanya memiliki potensi untuk diangkat atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dalam surah Al-An'am. Okey, muslimah boleh lihat dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am pada ayat yang ke-63.
pada ayat yang ke-63, sebentar ya, tadi saya dah catat dah. Baik, dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-63, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Sekali lagi, di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan tadarru'an wa khufyah. La in anjana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencana-bencana di darat dan di laut? Bila kita ada musibah dalam kehidupan kita, muslimah. Tidak kira sama ada musibah itu kita dapati ketika kita berada di darat, iaitu ketika kita berada di atas di daratan ini, ataupun ketika kita berada di lautan, ataupun kita berada di langit. Naik aeroplan ke apa, tiba-tiba aeroplan tu gedebang, kita dah doa kepada Allah kan. Cuba lihat, kalau kita naik kapal terbang, okay? Bila kita naik kapal terbang tu bergegar. Apa doa kita? Masa kita doa tu kan, ada tak kita ingat perkara-perkara yang lain? Tidak. Yang kita ingat adalah Allah. Pada masa itu, harapan kita hanya pada Allah. Sandaran kita hanya pada Allah. Dan Allah tanya kepada kita dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-63 itu tadi. Siapakah yang menyelamatkan kamu ketika kamu berada pada bencana yang kamu dapatkan ketika kamu berada di atas darat ataupun ketika kamu berada di lautan? Yang mana Allah kata ketika itu kamu berdoa, menyeru kepadanya dengan merendah diri. Okey, secara terbuka dan secara bersembunyi. Kan? Wa khufya. Okey, secara terbuka, secara tersembunyi maksudnya dengan keadaan yang merendah diri dalam keadaan yang suaranya rendah juga. Kemudian Allah kata begini, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kita pun kata kepada Allah, demi sesungguhnya jika Allah selamatkan kami dari bencana ini, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur. Pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-64, Allah kata kepada kita, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakanlah, Allah jualah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala jenis kesusahan dalam pada itu kamu masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tapi kemudiannya, setelah kita Allah selamatkan daripada musibah, daripada ujian kehidupan kita, adakah kita mengotakan ucapan kita di saat kita berdoa kepada Allah itu tadi dalam keadaan tadarru'an wa khufyah? Belum tentu, muslimah. Tadi kita kata kepada Allah, Ya Allah, kalau kau selamatkan aku, kalau kau bantu aku keluar daripada masalah ini, aku akan jadi orang yang bersyukur, Ya Allah. Aku akan jadi orang yang taat kepada engkau, Ya Allah. Tapi kita lihat keadaan kita, muslimah. Setelah kita berjaya terlepas daripada musibah ataupun ujian dalam kehidupan kita, bagaimana keadaan kita? Adakah kita mengotakan perkataan itu? Ramai antara kita yang tidak sedemikian. Tetapi yang penting di sini, antara sebab mengapa Allah angkat ataupun Allah kabulkan doa itu tadi, walaupun sebenarnya Allah dah tahu dah, belum tentu kita ni akan jadi orang yang melaksanakan apa yang kita ucapkan dalam doa itu tadi. Tapi antara sebabnya ialah ketika kita berdoa dalam keadaan yang merendahkan diri kita, dalam keadaan yang suara kita begitu lirih, dalam keadaan suara kita betul begitu lemah lembut itu tadi, dalam keadaan suara kita begitu rendah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga antara faktor mengapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Apa permintaan Nabi Zakaria alaihi salam? Nabi Zakaria ni antara ujiannya apa? Siapa ingat? Depan Ustazah ni banyak kitab. Berkitab-kitab kat depan ni, kalau boleh nampak lah. Tak boleh nampak sekarang ni. Masa itu tangan dia. Okay. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria ialah
beliau ni tidak memiliki zuriat. Okey, beliau tidak memiliki zuriat. Okey, Nur Muhammad sebut anak. Yes. Terima kasih Nur. Nur Muhammad sebut anak Ustazah. Yes. Allah uji Nabi Zakaria kan dengan dengan apa ni? Dengan anak. Dan pada masa itu, adakah Nabi Zakaria beliau berhenti berdoa? Tidak. Nabi Zakaria tidak berhenti berdoa. Walaupun dalam keadaan yang rambutnya sudah beruban, walaupun isterinya mandul, tetapi Nabi Zakaria terus-terusan berdoa kepada Allah. Jika kita rujuk ya muslimah dalam surah Maryam, pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Zakaria. Allah kata apa kepada kita? Allah kisahkan tentang kisah baginda ini iaitu Allah kata zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Okey, pegang pada ayat yang ketiga tu. إذ نادى ربه نداء خفيا. Allah katakan kepada kita, ingatlah. Okay, ingatlah. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmatmu kepada hambanya Zakaria. Iaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya, itu kepada Allah dengan suara yang lembut. Nida'an khafiyya. Itu Nabi Zakaria muslimah. Saya kan selalu muslimah ni datang jumpa kat saya. Selalu biasalah kita orang perempuan ni ada banyak problem kan. Okay, ada orang yang Allah uji dengan suami, ada orang Allah uji dengan anak, ada orang Allah uji dengan rezeki pekerjaan, ada orang yang Allah uji dengan pekerjaan, ada orang yang Allah uji dengan ibu bapa. Macam-macam ujian. Tapi kalau anak ni ujian dia lain sikit muslimah. Hanya bagi saya kalau orang yang tak ada anak je yang faham ni benda ni. Kan rasa je lain. Dia punya feeling tu lain. Jadi bila mereka datang ni kan pada kita, mereka kata pada kita ni, dia kalau cerita tu memanglah kalau tak nangis tu tak sah. Begitu. Dia kalau tak nangis tu tak sah. Kalau suami kita buat PL, kalau dia cerita tu selalunya marah. Marah apa kan? Menangis tu memang menangis juga. Tapi kalau bab anak ni, bagi saya confirm. Confirm kalau dia cerita, confirm dia mengalirkan air mata dia. Itulah yang biasanya datang kepada saya kan. Tak tahu lah kalau yang datang kepada ustazah lain ke apa tak menangis. Tapi kalau datang kepada saya, memang confirm. Air mata dia akan mengalir. Bila dia cerita tentang tak ada anak ni. Rasanya berbeza perasaan itu. Tapi kita lihat contoh yang Allah berikan tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria di sini Allah kata apa kepada kita? Yang mana dia berdoa kepada Allah. Kan? Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan yang suaranya lembut. Maknanya di sini, kemudian dia, kalau kita rujuk kepada ayat yang berikutnya, Allah ceritakan kepada kita, apa doa dia? Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Kan qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini doa Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria? Dia kata begini, wahai Rabbku, wahai Tuhan aku, sungguh tulang aku telah lemah. Kepala aku ni dah beruban, dah dipenuhi dengan uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nabi Zakaria kata apa? Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ini ciri-ciri orang yang mana betul-betul yakin dengan Allah. Maknanya dah lama tu doanya. Kan Nabi Zakaria ni, sampai Nabi Zakaria kata apa? Rambut aku dah beruban, tulang aku dah lemah. Tapi aku tak sesekali menjadi orang yang kecewa berdoa kepada Engkau ya Allah. Apa doanya? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya. Ini permintaan dia. Kan?
Iaitu dia kata begini kepada Allah, dan sesungguhnya aku khawatir, aku bimbang ya Allah terhadap mawaliku. Mawali ni maksudnya adalah kita panggil sebagai orang yang akan meneruskan tugas. Orang yang akan mewarisi apa yang dia ada. Kemudian sepeninggalku. Sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul. Kemudian dikatakan di sini, maka anugerahkanlah aku di sisimu dari sisi engkau seorang anak. Ataupun lebih tepat lagi seorang putera, seorang anak lelaki. Ini adalah permintaan Nabi Zakaria. Dalam keadaan yang mana Allah cerita apa? Nidaan khafiyya. Dalam keadaan yang penuh lemah lembut ketika dia minta kepada Allah. Mungkin kalau kita ni muslimah, kita ni kalau umur dah 60 ke, dah 50 kan, kita kahwin umur kita 20 sampailah umur kita 50, tak ada anak juga. Kita dah sampai kata, kita mungkin dah macam dah give up dah. Kita dah give up sampai kita doa dalam keadaan yang begitu marah. Ya Allah, kenapa engkau tak bagi apa yang aku hendak? Mungkin saya kata kita akan berada dalam keadaan sedemikian. Kita dah mula meninggikan suara kita kerana ketidakpuasan hati kita terhadap apa yang kita minta begitu bertahun-tahun lamanya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya kata sila lihat kembali apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang keadaan Nabi Zakaria. Dalam keadaan dirinya yang sudah begitu tua, dia sebutkan tulangnya sudah melemah, rambutnya sudah beruban, bahkan isteri dalam keadaan yang mandul. Dia doa kepada Allah, suaranya masih lagi dalam keadaan yang nidaan khafiyya. Dalam keadaan lemah lembut, merendah diri, dalam keadaan suaranya tidak menunjukkan rasa ketidakpuasan hatinya terhadap Allah. Ini kita muslimah, iaitu hamba Allah. Itu sebenarnya yang seharusnya kita letakkan dalam diri kita sebagai hamba Allah. Itulah rahsia mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Dan adakah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Zakaria? Ya. Boleh rujuk ya dalam surah Maryam. Bagaimana pada ayat yang berikutnya Allah ceritakan, Allah kabulkan doa Nabi Zakaria, kan? Allah kata apa pada ayat yang ke-7? Allah kata, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samia. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki yang mana namanya adalah Yahya, dan nama itu belum pernah kami berikan kepada orang yang sebelumnya. Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Sebab itu, tidak ada alasannya kita ni muslimah untuk kita berhenti berdoa. Jangan pernah kita berputus asa selama mana doa kita adalah doa yang baik. Doa yang bukan, kita dah bincangkan kan pada minggu yang pertama ataupun minggu yang kedua tak silap saya. Kita pernah bincangkan tentang ciri-ciri doa yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan ialah bila kita berdoa kepada Allah dengan perkara yang bukan perkara dosa, bukan perkara yang memutuskan silaturahim, potensi untuk Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doanya adalah besar. Jadi teruskan doanya. Kita nak anak, teruskan doanya. Tak mengapa, doa sahaja. Walaupun kita kata umur dah 70, 80, boleh ke? Kalau tak boleh pun tak apa muslimah. Allah akan beri di akhirat kelak. Yang penting jangan berhenti. Doa terus. Sampai kita mati. Doa. Untuk membuktikan bahawasanya kita tak pernah putus asa dengan Allah. Untuk membuktikan bahawa kita adalah hamba Allah yang benar-benar husnuzon kepada Allah. Kerana itulah yang sewajarnya ada dalam diri kita sebagai hamba Allah itu tadi. Seterusnya, apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya berkenaan dengan rahsia doa? Dia kata begini, bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa. Okey, kita dah bincangkan pada minggu-minggu yang lepas
Tentang waktu-waktu yang dikabulkan doa, nanti boleh rujuk semula ya. Saya tak nak ulang kembali. Nanti boleh rujuk semula perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kita. Sebab panjang lebar juga Ustazah bincangkan tentang waktu-waktu tersebut bersama dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam perbincangan itu. So nanti boleh rujuk. Okey. Baik. Dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga Allah mengabulkan doa tersebut. Sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa. Serta hal-hal lain yang menyebabkan doa-doa terkabul. Okey. So di situ apa katanya? Dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Maknanya, kita masing-masing dalam hidup kita ada amal soleh kita muslimah. Iaitu ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan antara sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan kita adalah kerana kita adalah hamba Allah yang beramal soleh dengan keikhlasan kepada Allah. Cuma kita tak pernah tahu amal kita yang mana satu kita buat itu adalah betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab benda ikhlas ni susah. Kan? Benda-benda ikhlas ni susah nak cakap. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menilai di bahagian mana atau part mana yang betul-betul kita ni ikhlas kerana Allah. Dan Allah itu Maha mengetahui amal kita yang bagaimana. Dan dengan amal itu, kita boleh, doa kita memiliki potensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini ada dasarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar tentang 3 orang sahabat yang berjalan, kemudian tiba-tiba mereka terperangkap dalam sebuah gua? Saya kira ramai antara kita yang biasa mendengar tentang hadis itu. Tentang 3 orang ini, mereka berjalan. Kemudian hujan. Di dalam keadaan hujan itu kan, mereka pun berteduh dalam sebuah gua. Ketika mereka berteduh dalam sebuah gua itu, ada batu yang jatuh kemudian tutup pintu gua yang menyebabkan mereka tak boleh keluar daripada gua tersebut. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, hadis ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian, bila berlaku hal yang sedemikian, salah seorang di kalangan mereka pun berkata, apa kata mereka? Unzuru a'malan amiltumuha salihan. Salihatan lillahi fad'ullaha biha. Apa maksudnya? Lihatlah amalan-amalan yang telah kalian lakukan. Iaitu amalan-amalan yang kalian lakukan yang ia merupakan amalan soleh kerana Allah. Dan berdoalah dengannya. Berdoalah dengannya. Jadi, lelaki pertama mula berdoa. Dia pun menyebutkan tentang amal dia. Apa amalnya muslimah? Dia pun ceritakan. Dalam doanya ini, dia kata, dia memiliki 2 ibu bapa yang sudah tua. Dia memiliki 2 ibu bapa yang sudah tua. 2 ibu bapa yang sudah tua itu, dia ada satu kebiasaan. Ada kebiasaan yang dia buat. Iaitu, dia ni pergi mengembala lah. Mengembala, kemudian bila dia pulang ni, dia akan selalunya perah susu. Perah susu, lalu dia akan beri minum kepada kedua ibu bapanya terlebih dahulu. Dan dalam doa itu, dia disebutkan juga, ni saya ambil mafhumnya sebab hadisnya panjang. Saya ceritakan dengan mafhumnya. Dalam doa itu, laki ini kata apa? Dan aku juga memiliki seorang isteri dan beberapa orang anak. Dan ditakdirkan pada satu hari, dia mengembala di tempat yang jauh. Dan dia pulang lewat pada hari itu. Dalam keadaan yang dia pulang lewat pada hari tersebut, dia pun bawakan susu yang telah dia perah tadi kan untuk kedua ibu bapanya. Tetapi dia dapati kedua ibu bapanya sedang nyenyak tidur. Tadi kita kata kan, dalam doanya,
dia adalah orang yang mana ibu ayahnya terlebih dahulu minum susu tersebut, barulah ahli keluarganya yang lain. Sekarang ni dia kata dia tak sampai hati untuk mengejutkan kedua ibu bapanya yang sedang tidur nyenyak. Dia tunggu kedua ibu bapanya bangun. Sedangkan pada masa itu, anaknya sudah menangis di kakinya, dia kata, yang mana mereka menarik-narik kaki aku supaya aku berikan susu itu kepada mereka. Tetapi dia tidak berikan susu tersebut. Sehinggalah kedua ibu bapanya bangun. Okey, sehinggalah kedua ibu bapanya bangun. Dan dalam doa ini, apa dia kata? Fa in kunta, sekiranya engkau, fa in kunta ta'lamu anni fa'altuhu, fa in kunta ta'lamu anni fa'altuhu bittigha'a wajhika fafruj lana farjatan nara minha as-sama'. Dia kata begini, macam nak terjemah tu. Tadi nak sebut dah susah nak terjemah lagi. Dia kata begini, ya Allah, jika sekiranya dalam pengetahuan engkau, okey, sebab dia pun tak tahu adakah dia buat itu betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab tu tadi saya kata kita tak pernah tahu muslimah, amalan yang mana kita buat benar-benar ikhlas kerana Allah. Yang penting kita usaha untuk ikhlas. Jadi di sini dia kata, ya Allah, jika sekiranya dalam pengetahuan engkau, apa yang aku buat itu tadi, yang aku buat kerana berbakti kepada kedua ibu bapaku, adalah kerana engkau ya Allah, kerana mengharapkan wajah engkau ataupun kerana ikhlas aku kepada engkau ya Allah, maka bukalah pintu gua ini. Pintu gua itu pun terbuka sedikit. Okey, itu doa lelaki yang pertama. Masuk kepada lelaki yang kedua. Dia kata begini, dia ada seorang sepupu yang begitu cantik. Dan dia kata apa? Aku amat cinta kepadanya. Dengan kecintaan yang teramat sangat. Suka sangat-sangat dengan sepupu yang cantik ini. Sehingga apa? Dia datang kepada sepupunya itu dan dia mengajak sepupunya untuk melakukan zina. Tapi sepupunya tak nak. Dan ada syarat yang diberikan. Boleh? Selepas engkau berjaya untuk mengumpulkan 100 dinar. Dan dia kata apa? Aku bekerja. Aku bekerja untuk mengumpulkan 100 dinar. Setelah ada 100 dinar itu, lalu aku datang ke hadapan dia. Dan aku bawakan 100 dinar itu kepada dia. Dan ketika sudah aku berada di bawah kelengkangnya, maaf ya kalau kasar ayat itu. Jika setelah aku berada di bawah kelengkangnya, maknanya sudah hampir untuk berlaku perzinaan antara mereka berdua. Apa kata sepupunya ini? Ittaqillah. Ya Abdullah, ittaqillah. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau sentuh sesuatu yang bukan hak engkau. Lalu dia kata apa? Aku terus tersedar dan aku tinggalkan dia. Dan sekali lagi, dia menggunakan ungkapan yang sama sebagaimana rakannya yang pertama itu. Dia kata apa? Ya Allah, jika sekiranya dalam pengetahuan engkau, apa yang aku buat itu, yang mana aku tinggalkan sepupu aku kerana aku takutkan engkau dengan mendengar apa yang dia ucapkan itu tadi. Jika itu aku lakukan kerana mengharapkan wajahmu itu, kerana aku ikhlas, aku buat itu ikhlas kerana engkau ya Allah, maka kau bukalah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua itu terbuka sedikit. Sampai kepada lelaki yang ketiga. Lelaki yang ketiga ini, kisahnya dia pernah mengambil seorang lelaki untuk bekerja dengannya. Okay. Pernah mengambil seorang lelaki untuk bekerja dengan dia. Kemudian dia tak bayar ataupun dia terlupa bayar. Begitulah kisahnya. Yang lelaki itu pun pergi. Dia tak puas hati. Kemudian berlalulah beberapa masa yang akhirnya dia kata dia dapat menternak dengan ternakan yang begitu banyak, kan, sehingga dia dapat mengupah
pengembala untuk menjaga ternakannya. Tiba-tiba lelaki itu datang kembali. Lelaki yang pernah bekerja dengan dia. Lelaki ini pun kata kepada dia, takutlah engkau kepada Allah. Dan lelaki ini sedar tentang apa yang dia buat. Mungkin dia menzalimi lelaki itu, lalu dia kata apa? Engkau ambillah lembu yang aku ada ini bersama dengan pengembalanya. Dan lelaki ini pun kata kepada dia, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau mengejek aku. Maksudnya kau ni jangan nak gurau lah, jangan nak main-main lah dengan aku ni. Nak bagi lembu kau dekat aku bersama dengan pengembala pula. Kan? Tapi apa kata lelaki ini? Tak, aku tak bergurau. Betul, kau ambillah lembu aku ini, mana-mana yang kau nak ambil, bersama dengan pengembalanya, aku berikan kepada engkau. Lelaki itu pun ambil lembu itu, kan, beberapa ekor lembu atau beberapa ternakannya bersama dengan pengembalanya. Di akhir kisah ini, lelaki ini pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika sekiranya dalam pengetahuan engkau, perbuatan aku yang menyerahkan ternakan aku itu tadi bersama dengan pengembalanya kepada lelaki tersebut, jika aku buat itu adalah kerana mengharapkan wajahmu, kerana aku betul-betul takut kepada engkau, dan juga kerana aku buat ikhlas kerana engkau, maka bantulah kami, bukalah pintu gua ini. Dan akhirnya pintu gua itu terbuka sepenuhnya. Dan dalam beberapa riwayat pun menceritakan, mereka bertiga pun keluar daripada gua tersebut dengan selamat. Ini dalil yang membuktikan kepada kita bahawasanya ada kalanya muslimah kita boleh menggunakan amal soleh kita sebagai satu ruang ataupun satu perantaraan yang boleh kita gunakan untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah kabulkan doa kita. Sebab itu tadi Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Atas dasar kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Lelaki tadi yang pertama, dia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, bukan? Okey. Lelaki yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan. Maknanya dia berbuat baik kepada sepupunya dan juga berbuat baik kepada dirinya. Lelaki yang ketiga, dia membayar kembali dengan memberikan hasil ternakannya bersama dengan pengembalanya kepada lelaki yang mungkin dia sebenarnya pun tak ingat betul ke tidak kisah tu, tapi dia buat sedemikian. Bukankah itu perkara yang baik? Jika betul-betul ikhlas kerana Allah, maka dalam hidup kita pasti ada perkara-perkara baik yang pernah kita lakukan. Yang mana kita buat ikhlas kerana Allah. Yakin kepada Allah. Ketika kita doa tu kan, dengan berantaraan amal soleh kita, kita yakin kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amal soleh saya ini, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan saya. Tapi jangan pula sikit-sikit doa dengan amal soleh ya. Okey, jangan pula sikit-sikit je doa dengan amal soleh. Sikit-sikit doa amal soleh. Bukanlah begitu. Maknanya dalam keadaan kita tadi kan disebut orang yang terdesak, orang yang tersepit keadaannya, apa yang kita boleh buat? Amal soleh kita mampu menjadi penyelamat untuk diri kita. Sebab itu dalam hidup ini, jangan kita malas melakukan kebaikan. Dalam hidup kita ini, jangan kita lengah, jangan kita lalai, jangan kita meremehkan setiap perkara baik yang ada di hadapan mata kita. Bila kita ada peluang untuk buat perkara yang baik, buat amal ketaatan, buat perkara yang soleh, rebut peluang itu muslimah. Jangan tak apalah nanti, yalah malas lah semalam dah buat dah. Tak payahlah buat lagi kan, semalam aku dah tolong dia dah. Tak payahlah buat lagi lah. Sibuk nak buat baik ni, tak payahlah. Semalam dah buat baik, hari ni off lah. Tak. Buat baik ni tak payah off. Okay, buat baik ni jangan ada off day. Teruskan. Mengundi ke tak mengundi ke tetap kena buat baik. Okay? Public holiday ke tak public holiday ke tetap kena buat baik. Sebab apa? Dia adalah antara perkara yang mampu untuk menjadi penyelamat kepada kita ketika kita dalam keadaan yang terdesak. Kita boleh menggunakan amal soleh kita itu tadi untuk seperti mana yang telah dilakukan lah ya. Yang telah saya sebutkan hadisnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tadi. Menggunakan doa, menggunakan amal soleh kita dalam keadaan yang kita rasa kita buntu, kita terdesak, kita rasa kita tak mampu.
Sebab itu pernah berlaku kepada saya, Muslimah. Ni kita cerita kan. Real life dia punya kisah ni kan. Ada masa lagi tak ni? Pukul berapa? Pukul 4. Nak cerita ke tak nak? Ke nak bawa minggu depan? Minggu depan je lah dah pukul 4 dah. Pukul 4 ni. Kejap ya. Nak fikir. Bolehlah juga bawa sikit kisah tu. Nak bagi dia, sebab kadang-kadang kalau bawa hadis ni orang tak nampak sangat. Dia nak nampak betul-betul. Nampak betul-betul kan? Macam mana betul-betul berlaku cerita tu. Saya ni, mungkin saya pernah cerita di mana-mana kuliah lah, saya pun tak ingat ke mana saya cerita. Tapi saya kata ini, ada satu perkara yang berlaku dalam kehidupan saya. Iaitu, sebenarnya ada banyak lah ya, contoh yang berlaku yang mana saya gunakan amal soleh ini. Tapi, ini bagi saya dia memang real. Memang real. Sebab begini Muslimah, saya ingat lagi ketika saya diberikan tarikh atau diberikan date kan, satu tarikh untuk saya mempertahankan apa? Tesis saya, tesis PhD saya. Iaitu, nak cakap ya, harap faham lah ya, tesis PhD saya tu, tarikh yang diberikan saya ialah seminggu sebelum tu baru dapat tahu. Selalunya orang ni, bila kita nak dapat tarikh untuk kita bentangkan kajian kita ya di hadapan pemeriksa, selalunya dapat tarikh 2 bulan sebelum, sebulan sebelum kan. Maknanya kita ada preparation yang mantap. Tapi saya, pada masa itu saya dapat seminggu sebelum. Kisah dia. Jadi saya rasa macam tak tenang. Seminggu sebelum ni kan kita nak tempah tiket kita balik ke universiti, kemudian dengan nak tempah penginapan, dengan kelang kabutnya, nak fikir rumah kan, nak fikir kerja rumah, banyak benda tak settle. Sebab sebelum kita tinggalkan rumah kita ni, banyak benda kita nak buat. Kita tiba-tiba nak tinggalkan rumah tunggal langgang begitu kan. Nak lipat kain, lipat baju semua. Orang kat rumah, orang di dalam rumah tu pun kita nak fikirkan macam mana lepas kita tinggalkan itu, apa keadaan dia terjaga ataupun tidak. Kita kena fikirkan tentang hal itu semua. Jadi bila dapat tarikh seminggu sebelum untuk kita defense tu kan, saya rasa kalut sangat-sangat. Tak sempat nak prepare, tak sempat buat slide semua masa tu, macam rasa tak tentu arah. Dan pada masa itu saya jumpa dengan penyelia saya. Saya ceritakan keadaan saya kepada beliau. Saya kata saya tak confident. Dan saya tak tahu adakah saya mampu esoknya untuk saya bentang tesis saya itu di hadapan examiner. Tapi satu perkara yang beliau nasihatkan kepada saya yang membuat saya sedar. Dalam keadaan kita kalut tadi kan, dalam keadaan kita serabut tu, dia kata begini kepada saya. Kenapa anti nak takut? Kenapa anti nak takut? Cuba anti fikir begini. Dalam hidup anti, kan? Dia kata anti tu awak lah. Dalam hidup anti ni, dalam hidup awak ni, Ustaz yakin pasti ada banyak amalan yang anti buat ikhlas kerana Allah yang anti tidak tahu, Sakinah. Itu kata dia kepada saya. Yang anti tak pernah tahu amalan mana satukah yang akan Allah jadikan sebagai pembantu untuk anti esok. Yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Saya balik daripada jumpa dia tu kan. Apa saya buat Muslimah? Kita ni tak ada sibuk-sibuk nak buka lagi kita punya presentation slides tu. Tapi saya buka Al-Quran. Saya minta kepada Allah. Ya Allah. Kan saya kata, Ya Allah, mudah-mudahan dengan amal soleh saya membaca Al-Quran ini, Kau bantu aku. Kau berikan ketenangan kepada diri aku. Kau berikan kejayaan kepada aku. Sepanjang malam itu, yang saya buat adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Ini kisah benar. Dan keesokan harinya, saya masuk ke bilik untuk saya bentangkan tesis saya tu kan, berbekalkan dengan keyakinan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita lah kan.
Nak dipendekkan cerita, Masya Allah, Barakallah. Akhirnya saya berjaya dengan pangkat cemerlang. Dan sejak waktu itu, saya fikir dalam hidup kita ni muslimah, tak ada perkara yang mustahil. Tak ada perkara yang mustahil. Selama mana dalam hidup kita, dalam hati kita, yang nak kita buang kegusaran, yang nak kita keluarkan setiap perkara-perkara yang meresahkan itu tadi, kita letakkan keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, lalu kita beramal soleh kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Cuma persoalannya sekarang ini, dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana keyakinan kita kepada Dia? Okey, sejauh mana keyakinan kita kepada Dia? Kalau kita yakin, percayalah, Allah itu sentiasa ada dengan kita. Tapi kalau kita 50-50, kalau kita rasa entah Allah dengar ke tidak, entah Allah terima ke tidak doa saya, entahlah Ustazah, tak tahulah apa jadi, entah, semua entah. Bermakna ada yang tak kena dengan keyakinan kita muslimah. Kuatkan lagi keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan kesempatan untuk kita menyambung, okey, subtopik kita. Masih lagi berbaki beberapa perenggannya di situ yang saya rasa tak sempatlah untuk saya selesaikan perbincangannya. Baik, saya buka dengan kepada sesi soal jawab jika sekiranya ada di sana di kalangan kita yang muskil ataupun ingin berikan persoalan, dipersilakan. Betul. Terima kasih kepada Ustaz yang menjawab. Tadi kan kisah tadi yang saya tak ingat tu, nama sahabat tu nama dia Khawlah. Khawlah binti Tha'labah. Wanita yang dizihar. Terima kasih. Okey, kita ada soalan daripada baik, kita ada soalan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tanya kan di sini, selain daripada melihat kepada keadaan Nabi-Nabi dan para salafus soleh terdahulu, boleh tak juga kita sentiasa mengingati janji Allah iaitu ganjaran syurganya bagi orang-orang yang sabar? Boleh sahaja. Kan bahkan itu juga dituntut kepada kita supaya kita jadi orang yang sabar. Sentiasa sabar. Sebab bila kita ni sabar dalam keadaan doa tu kan. Sebab begini Nur, kalau kita tak jadi orang yang sabar ketika kita berdoa tadi kan, bermakna kita ni akan tinggalkan doa kita. Jadi sebab tu penting kita ingatkan diri kita dengan kesabaran. Sabar kenapa doa kita belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sabar kenapa ada lagi perkara-perkara yang belum kita dapatkan. Sabar kenapa kita ni belum sampai lagi pada satu tahap yang kita nak sangat. Walaupun dalam masa yang sama kita dah doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. So di sini kalau tidak ada kesabaran, kita akan jadi orang yang berputus asa. Sebab itu antara adabnya setelah kita berdoa kepada Allah, dalam masa kita menunggu pengabulan doa daripada Allah itu tadi, ialah sabar kita. Kan sabar kita. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Kita dah pernah bincangkan ya muslimah berkenaan dengan hal itu. Yang mana Nabi kata apa? Selama mana orang yang berdoa dalam keadaan yang dia tidak berdoa, dalam keadaan yang tidak berdoa untuk perkara yang berdosa, dalam keadaan yang dia tidak berdoa untuk perkara memutuskan silaturahim, okey, dan juga tidak dalam keadaan yang isti'jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaannya. Para sahabat tanya kepada Nabi, mal isti'jal? Apakah yang dimaksudkan dengan isti'jal? Nabi kata apa kepada mereka? Kalian kata qad da'autu. Sesungguhnya aku dah doa.
Tapi Allah tak kabulkan doa aku sehingga akhirnya dia meninggalkan doanya. Kenapa kita jadi orang yang meninggalkan doa kita? Antara sebabnya ialah kerana kita kurang sabar. Kita kurang sabar. Sebab itu penting. Okay, kesabaran tu kita letakkan dalam diri kita. Baik, ada soalan yang lain? Boleh kita ambil? Saya mudah-mudahan ia menjawab ya Nur. Ada soalan yang lain? Kalau sekiranya adalah. Kita ada soalan daripada Puan Som ya di sini. Ustazah, boleh tak kita bertawasul dengan amalan soleh? Ya, boleh. Sebagaimana contoh yang tadi saya berikan. Berkenaan dengan 3 orang yang terperangkap dalam gua. Itu maknanya mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Iaitu doa. Doa dengan perantaraan amal soleh mereka. Okay, so sebenarnya sudah terjawab ya Puan Som, sudah terjawab tadi. Apa yang dah saya jelaskan tadi, ialah saya berikan dalilnya daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana kita buat satu amal soleh kan, kemudian kita bertawasul dengan amal soleh kita, kita minta kepada Allah, itu dibolehkan. Okay, itu dibolehkan sebagaimana yang dah kita ceritakan tadi. Okay, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ada soalan yang lain? Oh, hari ini soalan pendek-pendek ya. Terima kasih. Nampaknya macam tak adalah. Okay, kalau tak ada, apa kata kita balik? Kita balik. Tak payah balik lah Ustazah. Ustazah kat rumah pun. Okay, apa kata kita bersurai kan? Baik, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Okay, pada masa yang sama, di tempat yang sama, pukul 3 ya. Boleh tak saya minta jangan masuk lambat? Cik, Ustazah. Permintaan Ustazah kan macamlah dia masuklah dia tu masuk cepat Ustazah Sakinah tu dia pun masuk lambat. Taklah, maksudnya bila kita dah play video kita tu kan, bila kita dah live tu, saya harap semua sudah dalam keadaan yang bersedia lah. So kadang-kadang kita nak tunggu orang masuk ni, tak tunggu lambat pula kan. Nanti akhirnya kita pun habis lewat. So maknanya saya harap macam ni lah ya Muslimah. Bila kita belajar, kalau online ke tak online ke, sama saja keadaannya. Iaitu dalam keadaan yang bersedia kan, dengan kitabnya, dengan buku notanya pada masa yang tepat kan. Jadi kalau Ustazah lambat pun at least kita dah bersedia. So bila saya start, kita pun dah boleh start tak kelam kabut cari buku dan sebagainya. Itu kira panggil sebagai pesanan sedikit lah nasihat sedikit kepada muslimah-muslimah semuanya. Saya harap tidak berkecil hati ya dengan nasihat tadi. Untuk saya jugalah. Mudah-mudahan saya pun tak lambat. Okey? Baik, itu saja muslimah untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus kita mengikuti kuliah-kuliah yang diadakan secara online di Masjid Kampung Siglap. Tak kira sama ada ia kuliah saya ataupun kuliah-kuliah daripada asatizah yang lain. Baik, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.